Bismillah, bismillah. Boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah kita akan mula. Untuk saya dapat share screen sekejap. Okey. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi mempertemukan kita pada petang hari Jumaat, yang kita harapkan agar ia menjadi satu waktu yang menjadi saksi kepada kita pada hari kiamat nanti, bahawa ini adalah waktu di mana kita mengorbankan sedikit masa kita, sedikit tenaga kita untuk bersama-sama duduk di dalam majlis yang dinamakan oleh Nabi SAW sebagai Raudhatun min Riyadhil Jannah, taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan sambung bicara kita. Okey, di mana sebelum ini kita dah berbicara ataupun kita dah masuk pada ayat yang ke-101 dan 102 daripada surah Al-Ma'idah. Okey, kita cuba untuk baca sekali lagi insya-Allah, sebab kita momentum dia dah hilang. Okey, kita cuba baca sekali lagi insya-Allah. Ayat 102 dan ayat 101 dan 102 daripada surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Baik, itu ayat 101 dan ayat 102 daripada surah Al-Ma'idah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berapa perkara. Okey. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Okey, dan saya pernah sebutkan sebelum ini apa keistimewaan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Okey, antara keistimewaan ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita pernah menyebutkan bahawa iman itu ada 76. Okay, iman ada 76 bahagian. Nabi SAW menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Okay, iman ini ada 76 cabang. Okay. Okay, lalu kita nak dapat satu kesempurnaan pada iman kita. Okay, di mana kita nak iman kita, iman yang menghampiri iman Nabi SAW, maka kita kena menguasai 76 cabang ini. Lalu kita tertanya-tanya, apa cabang ini? Kerana Nabi SAW tidak pernah menyebutkan, dalam Al-Quran pun tidak ada ayat yang menceritakan sekaligus 76 cabang. Tidak ada hadis yang menceritakan sekaligus tentang 76 cabang ini. Maka kita perlu selongkar dari sebalik ayat-ayat Al-Quran, dari sebalik hadis Nabi SAW. Okay, lalu kalau kita pergi pada ayat Al-Quran dan kita nak tahu antara cabang keimanan ini, maka antaranya adalah apabila datang ayat seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala bila menyebutkan iman dekat sini, bermakna sesiapa yang ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh perintah lakukan, ataupun larangan, ataupun penceritaan selepas ayat ini, maka dalam diri dia ada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa ia adalah antara salah satu cabang daripada 76 cabang keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu khitab ini, panggilan ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ia dipanggil sebagai khitab tashrif.
khitab yang memberi satu jawapan, yang memberi satu jawatan, yang memberi satu kemuliaan kepada orang-orang yang menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan? La tas'alu. Okey. Jangan kamu bertanya. La tas'alu datang daripada perkataan as-su'al. Okey. As-su'al. So, persoalan dia, apa dia as-su'al ini? Okey, as-su'al ni dalam bahasa Arab, as-su'al dalam bahasa Melayu pun adalah soal. Okey. Soal. Okey. Cumanya kita kena tahu bahawa di dalam bahasa Arab, perkataan as-su'al ini dia membawa dua dia membawa dua konteks. Okey. Konteks yang pertama adalah konteks pertanyaan, soalan. Okey, istifham. Okey. Konteks pertama adalah konteks istifham. Okey, soalan ini bawa dua konteks. Okey. Dan konteks yang kedua pula adalah konteks meminta. Okay, ini adalah soal. Baik, dalam konteks al-istifham, dan ini pada asal makna as-soal adalah pertanyaan. Okay, kerana Nabi SAW pernah menyebutkan syifa'ul aini as-soal. Okay, jawapan-jawapan kepada penyakit-penyakit yang ada, jawapan-jawapan kepada masalah-masalah yang ada adalah pertanyaan. Okay, di mana Nabi SAW menggambarkan manusia ni dia akan lalu macam-macam masalah. Okey, dan masalah ini wujud disebabkan oleh apa? Kerana dia tidak mahu bertanya. Okay, dan kita pernah cerita bagaimana manusia suka buat assumption sendiri. Dia suka baca buku sendiri. Kadang-kadang kita pernah dengar tak orang bercerita, orang menyebutkan tentang dia dinamakan kaedah. Tapi kaedah ni kita boleh detailkan lagi. Okey, siapa yang guru dia buku, okey, siapa yang tiada guru ataupun gurunya buku, okey, buku, okey, maka syaitanlah gurunya. Pernah dengar tak ayat ni? Okey, maksudnya siapa yang baca buku tanpa ada guru, tanpa ada orang yang bimbing untuk buku tersebut, maka syaitanlah gurunya. Okey, syaitanlah gurunya. Okey, lalu kenapa keluar kaedah seperti ini? Okey, bukankah apa tujuan orang tulis buku? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi agama pada kita, Allah Taala turunkan Al-Quran, kitab. Okay, tapi kalaulah kitab ni, kalaulah Al-Quran ni ataupun Taurat ataupun Injil dia tidak memberi manfaat kepada manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak turunkan dia. Okey, tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Mungkin Al-Quran ni Allah Taala turunkan peringkat demi peringkat. Tapi kitab Taurat Allah Taala turunkan sebiji. Penuh, turun satu kitab. Okey, kitab Injil Allah Taala turunkan segedebuk. Sekali one lump sum. Sekali Allah Subhanahu Wa Taala bagi terus. Okey. Lalu bermakna buku adalah ataupun penulisan-penulisan, rakaman-rakaman, ia adalah sumber ilmu. Okey. Walau bagaimanapun apabila kita menemui masalah-masalah dalam buku. Okay, biasa bila kita baca buku dan kita temui masalah. Okay, contoh bila orang baca Al-Quran. Okay, orang baca Al-Quran dia baca la tas'alu an asya. Okay, contohlah. Ataupun dia baca elok sikit. La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Dia pun tengok dekat asya ni. Okay. Dia tengok dekat perkataan asya. Okay, dia pun kata ada ular tadi. So ular ni apa Dia pun kata ular ni panjang. Panjang berapa? Biasa kalau ular ni panjang 6. Dia pun kita panjang 6. An asya'i tubdalakum tasukum. Okay. Lalu persoalan ni betul ke ni 6? Betul ke panjang ni 6? Okay. So dia jadi persoalan. Sebab apa? Bila kita membaca dan kebanyakan isi kandungan kitab ataupun buku yang kita baca tu kita boleh faham. 70% isi kandungan kita faham, 80% kandungan isi kandungan kita faham, 20% yang kita panggil minoriti ni, 20% yang sedikit ni kita rasa kita abaikan ataupun kita pun cuba sambungkan. Okey, kita faham chapter pertama, kita faham chapter ketiga, tapi chapter kedua tu kita kurang faham. Okay, tapi oleh kerana chapter pertama dan ketiga tu dah merangkumi 70% daripada isi kandungan buku, menyebabkan kita kata, kita sambung je lah. Kita sambung je. Kita faham ataupun kita memberi kefahaman kita sendiri pada chapter yang kedua. Okay, nampak?
So Nabi SAW beritahu kebanyakan masalah jadi kerana orang tak nak tanya. Kita tak faham chapter kedua tapi kita tak tanya pada orang. Ni macam mana? Okay, asyak ni panjang dia berapa? Okay. Kita bila kita tahu bahawa ada ular tu, maksud dia panjang. Dia mesti lebih daripada 2 harakat. Okay. So berapa harakat? Okay, kita pun dalam kita dengar tak dengar, okay. Panjang ada 2, ada 4, ada 6. Kita pun kata, kalau macam ni 6 lah kot. Kita cuba hubungkan sendiri. Okay, dalam keadaan kita tak tahu betul atau tidak apa yang kita buat. Okay, ini dalam bacaan. Cuba kalau kita baca dalam fiqh contohnya. Okay, dalam fiqh contohnya. So bila kita baca benda-benda dalam fiqh yang kadang-kadang kita rasa kita tak faham. Tapi oleh kerana kita faham yang sebelum dan selepas, lalu kita pun cuba buat kaedah kita sendiri menyebabkan kita lari daripada kebenaran. Maka kerana itu Nabi SAW anjurkan pada kita dan ajar pada kita supaya sentiasa bertanya. Sentiasa bertanya. Okey, al-istifham. Soalan. Dan yang keduanya pula adalah meminta. Okey, ini pun adalah as-su'al. Okey. Soal meminta. Okey, di mana ada banyak riwayat-riwayat daripada Nabi SAW. Nabi menceritakan tentang soal iaitu meminta. Okey, di mana antaranya Nabi SAW sebut la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah. Okey, la tazalul mas'alatu bi ahadikum. Al-mas'alah daripada perkataan soal. Al-mas'alah. Okey, dia bukan jangan jangan ambil dalam bahasa Melayu pula. Masalah tu masalah. Tak. Al-mas'alah daripada perkataan as-su'al. Okay, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Okey. Tadi as-su'al kita sebut tentang istifham iaitu pertanyaan. Okay, dan soal kedua pula maksudnya adalah meminta. Okey. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang la tas'alu. Okey. La tas'alu. Okey. Lalu kita nak tahu soalan mana yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Okey. Adakah soalan yang membawa maksud istifham ataupun soalan yang membawa maksud meminta. Okey, di mana soalan yang berbentuk meminta ni, maka ada dua pandangan manusia. Ada dua pandangan ahli ilmu. Okey, ada dua pandangan para ulama tentang meminta. Ada sebahagian mereka mengatakan al-mas'alah ini adalah haram ataupun dilarang sama sekali. Okey, al-mas'alah ini adalah perbuatan meminta-minta ini adalah satu perbuatan yang sama sekali dilarang. Okey, kerana Nabi SAW menyebutkan perbuatan al-mas'alah ini dan disertai dengan iqab, dengan hukuman. Okey. Di mana kalau kita nak kenal, kita ada dosa kita ada dosa besar dan dosa kecil. Okey. Dosa besar dan dosa kecil. Okey. Macam mana kita nak kenal dosa besar dengan dosa kecil? Kalau saya tanya, mengumpat dosa besar ke kecil? Menipu dosa besar ke kecil? Membunuh, semua orang tahu membunuh dosa besar ke kecil. Tapi kita kena tahu dosa besar dan dosa kecil bukan dia bergantung kepada pandangan kita. Kerana kita tengok, wah, membunuh ni dia menumpahkan darah, lalu dia adalah dosa besar. Okey, so mengumpat dia tak menumpahkan darah. Okey, maka dosa kecil je. Okey, so kita kena tahu macam mana caranya untuk kita tahu mana dosa besar, mana dosa kecil. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Az-Zahabi dia ada tulis satu kitab nama dia Al-Kabair. Okay. Maka kata Imam Az-Zahabi ni dia bukan buat keputusan ataupun dia buat takrifan ikut kepala dia. Tapi dia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan dosa. Okay. Lalu kemudiannya dia highlightkan dosa-dosa besar. Maka kata Imam Az-Zahabi, dosa-dosa besar ini ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan larangan ini disertai dengan azab. Okey. Atau hukuman. Okay. Atau hukuman. Okey, atau laknat. Okey. Okay. Mana-mana perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang disertai oleh azab, yang disertai penceritaan itu, disertai oleh azab, disertai oleh hukuman ataupun laknat, maka ia adalah dosa besar.
Okay, maka Nabi SAW menyebutkan tentang al-mas'alah, tentang meminta-minta. Maka kata Nabi SAW, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm. Kata Nabi SAW, okay, sesiapa yang kehidupan dia suka meminta-minta daripada orang, okay, maka dia akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan muka dia tidak ada secebis daging pun. Okay, kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menghadap dalam keadaan muka kita berseri-seri. Kerana Allah Taala puji orang yang wujuhun yauma idzin nadhirah. Okay, dalam surah akhir surah Abasa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Allah Taala sebut sebelum alaiha ghabarah tarhaquha qatar. Ayat dia. Saya pun tak ingat. Tapi Allah Taala nak menyebutkan tentang dua kumpulan manusia yang ada pada hari kiamat ni. Satu kumpulan muka mereka, wajah mereka berseri-seri. Okay? Dan ini menandakan bahawa mereka orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang kesudahan dia adalah kesudahan yang baik. Okay? Tapi kalau kita dibangkitkan depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan muka kita tidak ada cebisan daging, rasa muka kita berseri-seri ke tidak? Tidak, maka kita tahu bahawa ini adalah satu ancaman ataupun azab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang sentiasa meminta-minta. Okay, lalu datang persoalan. So Ustaz, kita tak boleh nak minta-minta daripada orang ke? Okay, Nabi SAW melarang. Okay, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah Taala ada menyebutkan tentang orang-orang yang mendustakan ad-din. Yang ni pun kita kena tahu. Apa maksud ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Okay, ramai orang dia tafsirkan perkataan ad-din, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin dengan agama. Dan memang kita pun tahu, ya, makna ad-din adalah agama. Okay. Tetapi macam mana berlaku pendustaan terhadap agama? Sukar untuk kita terangkan macam mana orang ni mendustakan agama. Okay. So ad-din yang dimaksudkan dengan dekat sini lebih jelas maksudnya adalah hari kiamat. Okay, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada surah Al-Fatihah lagi. Allah Taala kata apa? Maliki yaumiddin. Okay, hari kiamat juga dinamakan sebagai Yaumuddin. Okay, maka bila mana Allah Taala sebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Okay, adakah kamu tidak melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Okay, dengan kata lain, mereka bila ditanya kepada mereka, kamu beriman tak pada hari kiamat? Maka dia akan jawab, ya, saya beriman dengan hari kiamat. Okay, tetapi perbuatan mereka yang mereka lakukan, yang Allah Ta'ala nak cerita dalam surah Al-Ma'un ini, maka perbuatan-perbuatan mereka ini melambangkan bahawa mereka ini seolah-olah tidak beriman ataupun mendustakan akan datangnya hari kiamat. Okay. Dan antara isinya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wayamna'unal ma'un. Okay, wayamna'unal ma'un. Mereka menghalang ataupun melarang, okay, daripada al-ma'un. Al-ma'un ni apa dia? Al-ma'un ni adalah keperluan asas. Okay, manusia dia ada keperluan asas. Keperluan asas manusia adalah makanan, minuman. Okay, sekadar yang bukan untuk kenyang badan besar ke apa, tak, tapi sekadar untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan dahaga. Itu keperluan. Kesihatan. Okay, manusia perlukan ubat. Okay, maka bagi ubat pening kepala, Panadol, demam, bagi ubat demam. So Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan antara orang yang mendustakan hari kiamat, okay, seolah-olah dia tak percaya tentang datangnya hari kiamat, adalah orang yang bila datang orang minta pada dia keperluan asas dalam kehidupan, lalu dia tak nak bagi. Okay, dia tak nak bagi. Dia kata, Ustaz cerita tak boleh meminta-minta. Okay, so kamu meminta-minta, tak boleh. Okay. Lalu kita kata Allah Subhanahu Wa Taala bila menyebutkan wayamna'unal ma'un, orang yang menghalang orang lain ataupun dia sekat daripada ataupun dia tidak mahu memberi keperluan asas kepada orang lain, maka kita boleh faham daripada ayat ini manusia tidak boleh meminta-minta melainkan jika dia meminta keperluan asas dalam kehidupannya. Okay, kita tengok ada orang dia datang, dia minta dan kita tengok pakaian dia tak ada pakaian, dia tak ada apa, maka berilah. Kalau kita tak ada pakaian pada waktu tu, berilah duit yang membolehkan dia untuk memberi pakaian.
Kalau kita nampak dia minta untuk kerana dia lapar, maka kita beri makanan, ataupun kalau kita tak mampu, kita bagi duit yang menyamai dengan nilai makanan. Okay. So itu kesimpulan daripada al-masalah. Pada asalnya masalah meminta-minta ni adalah benda yang tidak boleh. Okay, benda yang kalau kita kata dilarang. Okay, kerana bahkan ada sebahagian yang mengatakan bahawa haramnya perbuatan meminta-minta. Okay, melainkan jika kita terdesak dan kita minta adalah keperluan hidup kita. Okay. Ya ayyuhallazina amanu. Okey, lalu ustaz macam mana nak minta zakat, boleh tak Ustaz? Okey. So kita kata tadi balik kepada diri masing-masing. Okey, balik kepada diri masing-masing. Kalau dia rasa dia memerlukan zakat, dia memerlukan zakat, maka ambillah, minta zakat. Tapi kalau dia ambil minta zakat tu semata-mata untuk cover ataupun untuk tampung kehidupan ataupun kemewahan. Okey, kemewahan bukan keperluan asas, tapi tambahan. Contoh dia beli Astro ke, dia langgan Netflix ke, ataupun dia buat apa lagi. Okey, dia benda-benda yang bukan satu keperluan bagi dia. Okay, tapi bila dia ambil benda tu menyebabkan perbelanjaan dia jadi lari. Tak kena dengan pendapatan dia. Okay. Lalu dia nak cover benda tu, dia kata, tengok perbelanjaan saya, pendapatan saya tidak dapat menampung perbelanjaan saya. So saya memerlukan zakat. Okay, kerana antara orang yang dapat zakat ni adalah orang yang perbelanjaan harian dia melebihi ataupun menyamai ataupun melebihi daripada pendapatan dia. Okay, orang yang sama perbelanjaan harian dengan pendapatannya dipanggil miskin. Orang yang perbelanjaannya lebih tinggi daripada, bukan perbelanjaan orang yang kita kata macam mana keperluan harian dia, keperluan asas harian yang diperlukan adalah contoh RM10. Okey, RM10. Mana nak tulis ni? Okey. Keperluan harian dia RM10 contohnya. Okey, kalau dia dapat gaji dia, pendapatan dia RM10, maka ia dinamakan miskin. Okey. Kalau dia perbelanjaan dia, keperluan harian dia RM10 dan dia dapat RM8, maka dia dipanggil fakir. Okay, so itu beza. Fakir dan miskin dalam istilah syarak. Fakir dan miskin dalam istilah syarak. Dalam istilah Melayu saya tak tahu. Okay, fakir miskin kena tengok rujuk daripada Kamus Dewan. Tapi dalam istilah syarak, fakir adalah orang yang pendapatan harian dia kurang daripada keperluan asas harian dia. Okay, orang yang sama pula, maka ia dipanggil miskin. Kalau lebih, maka tidak lagi tergolong dalam fakir ataupun miskin. Maka masing-masing tengok keperluan diri masing-masing. Okey. Kadang-kadang ada orang dia salah faham. Dia tengok, dia kata, saya punya keperluan harian saya RM50, tapi saya dapat RM40. So dalam keperluan tu dia letak apa? Dia letak ayam seko ke sehari. Okey, ataupun apa lagi dia letak. Maksudnya benda yang melebihi hajat dia. Maka kemudian dia anggap bahawa dia ni adalah seorang yang layak untuk dapat zakat, lalu dia meminta zakat. Okay, dekat sini kita tengok problem, dan kita kena ingatkan, setiap orang yang datang untuk meminta zakat, dan pejabat zakat ni sepatutnya dia terima dengan tangan terbuka, cuma dia kena bagi peringatan. Dia kena bagi peringatan. Dia beri peringatan bahawa kalau kamu jujur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berkati rezeki kamu. Tapi kalau kamu tak jujur, meminta dalam keadaan orang lain ada yang lebih memerlukan daripada kamu, maka kita takut Allah Subhanahu Wa Taala tarik keberkatan daripada rezeki kamu. Okey. So itu al-masalah. Bahkan Nabi SAW, kenapa Nabi larang daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an daripada untuk mewasiatkan harta dia lebih daripada 1/3. Antara sebab dia adalah supaya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggalkan anak dan zuriat keturunan yang meminta-minta daripada manusia lain. Yatakaffafuna wujuhan nas. Nabi SAW larang perkara tersebut, sampaikan hanya 1/3 sahaja. Kalau dia wasiatkan lebih daripada 1/3, maka yang lebih daripada 1/3 itu terbatal. Wasiat tersebut terbatal. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Allah Taala menyebutkan di sini, jangan kamu bertanya. Jangan kamu bertanya atau meminta. So kita nak tahu makna yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan.
dekat sini makna dia bertanya ke ataupun meminta. Okey, maka kita kena tengok apa yang datang selepas dia. Okey, apa yang datang selepas dia. Okey, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Okey, jangan kamu bertanya atau meminta tentang perkara-perkara, okey, yang in tubdalakum tasukkum, yang apabila dikeluarkan, dizahirkan kepada kamu, tasukkum, dia akan membuatkan kamu rasa tasukkum, kamu rasa susah. Suk ni benda yang tak elok, benda yang tak selesa, tak sedap, benda yang buruk, menyebabkan kamu ada benda buruk yang menimpa kamu. Itu berdalakum tasukkum. Okey, lalu dekat sini kita dah boleh tahu ke ini pertanyaan ke ataupun meminta? Okey, so kita masih tak tahu lagi. Okey, lalu kita teruskan ayat tu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum. Wa in tas'alu anha, okay? Dan sekiranya kamu meminta ataupun bertanya tentangnya, hina yunazzalul Quran, ketika diturunkan Al-Quran. Okay, nampak perkataan hina yunazzalul Quran. Okay, hina yunazzalul Quran. Okay, ketika diturunkan Al-Quran. Baik, bila kita pergi pada Al-Quran, Al-Quran ni datang, dia bawa apa? Adakah Al-Quran datang bawa aset-aset pada kita? Al-Quran datang bawa harta kekayaan pada kita? Ataupun Al-Quran datang ni bawa keperluan harian kita? Tidak. Tapi Al-Quran datang dia bawa ilmu, dia bawa fakta, dia bawa jawapan, dia bawa benda-benda yang menghilangkan masalah kita. Okey, maka dekat sini kita tahu, okey, daripada hina yunazzalul Quran, maka kita tahu bahawa soalan yang dimaksudkan dekat sini adalah soalan pertanyaan. Okey. Sebab tu kalau kita nak tafsir Al-Quran, okay, kita nak tafsir, maka ada kaedah. Kita kena tengok sabiq dan lahiq. Okay. Sabiq dan lahiq. Okay. Bila kita nak tafsir Al-Quran, nak pergi pada mana-mana ayat, kita nak faham satu struktur ayat, konteks ayat tu, maka kita kena tengok sabiq dan lahiq. Apa dia sabiq? Sabiq sebelum dia. Okay. Okay, tapi ayat ni sebelum dia la tas'alu, sebelum dia adalah ya ayyuhallazina amanu. Kita tak nampak apa-apa gambaran. Okay, tak dapat isyarat apa-apa. Okey, tetapi bila kita pergi pada al-lahiq yang selepasnya, maka kita nampak Allah Taala bercerita tentang hina yunazzalul Quran. Ketika mana diturunkan Al-Quran, maka kita tahu bahawa soalan yang dimaksudkan dekat sini adalah soalan istifham. Okay, cuma yang jadi pertanyaan pada kita ialah Allah Ta'ala kata jangan bertanya. So ini lagi jadi satu isu. Okay, jangan bertanya. Okay. Sedangkan kita tahu masalah-masalah kita, kita punya isu-isu dalam kehidupan kita boleh diselesaikan dengan pertanyaan. Tapi Allah Ta'ala kata jangan bertanya. Okay. Lalu bila kita pergi pada hukum-hukum, okay, kita ada dua keadaan. Okay. Dalam hukum kita ada dua keadaan. Okay. Keadaan pertama, yang ni sentiasa bila kita baca dalam surat khabar ke, dalam buku ke, kat mana-mana ke berkenaan dengan hukum, tolong jangan ambil sathi. Okay, hukum sathi. Okay, ataupun kita kata permukaan. Okay. So hukum sathi atau permukaan, macam mana contoh sathi dan permukaan? Okay. Bila orang tanya pada kita, apa hukum muzik? Okay, apa hukum muzik? Okay, hukum muzik ni ada dua lah. Seorang pendengar, okay, seorang lagi yang main muzik tu. Okay. Apa hukum muzik? Secara umum dia. Okay, lalu kalau saya tanya mana-mana orang, apa hukum muzik? Orang bagi jawapan apa? Boleh, tak boleh. Boleh, tak boleh. Okay. So, boleh tak boleh adalah hukum sathi, hukum permukaan. Okay, yang ini kita kena hati-hati. Okay, kita tak boleh bagi benda yang detail dengan hukum permukaan. Okay, maka contoh. Okay, contoh, dengar muzik. Apa hukum dengar muzik? Okay, maka hukum asal mendengar muzik adalah haram. Tu asal kena tahu. Hukum mendengar muzik adalah haram. Kerana banyak riwayat-riwayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa minan nas man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Allah Taala cerita tentang orang-orang yang
mengambil muzik. Alatul lahwi dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Muslim cerita tentang bagaimana orang-orang pada akhir zaman ni mengambil alat-alat muzik. So kebanyakan para ulama maka mereka mengatakan haram. Ya, kita tahu ada sebahagian para ulama lagi dia kata makruh. Makruh ataupun tidak digalakkan. Okay, tapi pandangan yang kuat adalah pandangan yang kata haram. Okay. So ada yang kata haram dan kita ambil dua-dua lah. Ada yang kata harus, dia tak kata boleh lah. Harus ataupun dia kata makruh lah untuk orang yang tak apa, nanti kita detailkan. Okay. Okay, pandangan hukum mendengar muzik adalah haram. Okay, dan ada sebahagian kata harus. Lalu kita pun berbalah antara haram dengan harus. Haram. Haram lah ini, harus. Okay. Kalau kita tengok detail dia, maka kita akan tahu bahawa mereka ni sebenarnya adalah pandangan yang lebih kurang sama aja. Tetapi kerana kita ambil hukum sathi, maka berlakulah hukum di permukaan semata-mata, maka dapatlah hukum haram, harus, makruh, gaduh kat situ. Okey. Tapi kalau kita tahu pandangan yang kata haram, maka dia kata haram tak boleh melainkan dalam beberapa keadaan. Okay, nampak? Okay, melainkan dalam beberapa keadaan. Yang kata harus pun dia kata boleh dengar muzik dengan beberapa syarat. Nampak? Okay. Boleh dengar muzik tapi dengan beberapa syarat. Okay. Yang kata haram, okay, haram dengar muzik kecuali dalam beberapa keadaan. Nampak? Kecuali beberapa keadaan. Keadaan ini adalah keadaan yang sama. Orang yang kata harus, dia kata dengan beberapa syarat. Benda yang sama. Okay. So kalau kita pergi pada detail, kita akan nampak bahawa persamaannya sama. So orang yang gaduh pada permukaan ni, haram, harus, makruh, apa semua, bila pergi pada detail dia akan kata, oh sama je rupanya. Okay, sama macam kita bila kita kata, apa hukum tengok bola? Apa hukum tengok bola? Perlawanan bola sepak. Okay. Hukum tengok perlawanan bola sepak, ada orang yang kata haram kerana membuang masa. Okay. Ada yang kata harus, tak ada masalah kerana tidak ada larangan untuk orang tengok bola. Okay. So kalau kita pegang hukum sathi je, maka akan berbalah lah haram, tak boleh. Tapi bila kita pergi pada detail, maka kita akan dapati bahawa intipatinya sama. Yang kata haram, okay, haram kerana sekian. Okay, dia bagi sebab-sebab dia. Okay, yang ni pula kata harus tapi dengan syarat-syarat tertentu. So kalau kita gabungkan, kita akan dapat benda yang sama. Okay, sebab tu kita berhati-hati bila kita pergi pada hukum yang kita namakan sathi, permukaan. Kerana manusia bila dia tanya hukum, dia nak jawapan pendek je. Boleh, tak boleh. Haram, wajib, sunat, makruh. Itu dia nak. Okay, tapi bila kita bagi detail, yang tu dia tak nak baca. Okay. Menyebabkan kadang-kadang hukum tu dia jadi cacat. Kenapa hukum jadi cacat? Kerana ambil separuh, tinggalkan separuh yang lain. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini, la tas'alu, jangan kamu bertanya an asya'a, tentang perkara-perkara yang intu bedalakum tasukum, yang apabila diterangkan kepada kamu, apabila diberikan kepada kamu, tasukum, menyebabkan keadaan kamu jadi buruk, kata Allah Subhanahu Wa Taala. So dekat sini dia ada satu persoalan besar. Ada ke orang tanya soalan-soalan yang menyebabkan keburukan datang pada dia? Kita bila kita tanya soalan, kita nak benda yang baik pada kita. Okay. So soalan yang macam mana saya nak selesaikan masalah ni, macam mana saya nak majukan perniagaan saya, macam mana saya nak didik anak dan isteri saya, okay, macam mana saya nak jaga hubungan dengan ibu ayah saya, dengan suami saya. Okay. So soalan-soalan yang kita tanya, kita nak jawapan yang memberi kebaikan pada kita. Tak ada orang tanya soalan-soalan yang memberikan jawapan yang buruk pada dia. Okay, lalu ada satu big question mark. Okay, yang mana macam mana kita nak tengok soalan jenis macam mana yang orang tanya yang menyebabkan jadi buruk pada diri dia. Okay. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sikit, wa in tasalu anha hina yunazzalul Quran tubdalakum afallahu anha. Okay. Lalu Allah Taala kata, kalau sekiranya mereka ataupun kalian bertanya tentang perkara tersebut ketika mana Al-Quran sedang diturunkan, maka nescaya Allah Ta'ala akan bagi jawapan.
Okey, tetapi kalian tak bertanya ketika, maksudnya kita nak kata macam mana soalan, contoh macam inilah, contoh macam ini. Okey. Ustaz tengah mengajar bab uh, bab tajwid lah, kita ambil tajwid, benda berkaitan Al-Quran. Okey. Dalam tajwid, okey, ustaz tengah ajar bab sifat huruf contoh. Okey, tapi dia dah tanya pasal bab mat. Okey, dia dah tanya pasal bab mat. Okey, so dengan kata lain, Al-Quran sedang menceritakan tentang bab sifat ini. Ini kita nak bagi gambaran, analogi. Al-Quran sedang bercerita tentang bab sifat, tapi dia dah tanya dulu pasal bab mat. Okay? Pasal bab mat. Okay? Macam contoh, ada satu peristiwa pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Okay, di mana Nabi SAW pergi buat haji dengan para sahabat. Lalu kemudiannya, Nabi SAW bagi tahu bahawa haji ini adalah benda yang fardu bagi setiap Muslim dan setiap orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki dan perempuan. Okay, fardu bagi mereka. Okay, lalu bila kita dengar haji ni fardu, maksudnya kita akan buat. Okay, ada orang nak buat sekali, ada orang nak buat banyak kali. Okay, terpulang, tak ada masalah. Okay, tetapi ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, haji ni sekali ke atau banyak kali? Okay, haji ni sekali ke banyak kali? Okay, nampak tak dia punya, walaupun kita rasa soalan ni sebenarnya soalan yang kita perlu kepada soalan ni. Sebab apa? Sebab kita nak tahu haji ni sekali ke banyak kali. Okay, kalau Nabi biarkan, contoh Nabi kata, okay, haji ni, katalah saya padam okay, katalah Nabi SAW kata haji ni fardu. Okay, haji ni fardu. Okay, haji fardu. Macam solat okay. So apa yang kita nampak dekat sini? Maksudnya haji itu adalah satu ibadah yang fardu. Okay, dan mana Nabi SAW tidak tetapkan berapa kali apa nak kena pergi, setiap orang minimum berapa kali kena haji, maksimum berapa kali kena haji. So Nabi SAW biarkan umum. Sebab apa? Sebab masing-masing dia boleh faham. Okay, kerana haji fardu, okay, dia nak pergi, ada orang pergi sekali, ada orang pergi 2 kali, ada orang pergi banyak kali. Okay, tetapi apabila ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, haji ni sekali seumur hidup. Okay, sekali seumur hidup. Okay, ataupun berulang kali. Okay, sekali seumur hidup ataupun berulang kali. Maksudnya tiap-tiap tahun kena pergi. Okay, lalu Nabi SAW senyap. Nabi SAW senyap. Bermaksud Nabi tak suka ataupun tak gemar pertanyaan tu. Okay, kenapa? Okay, sebab bila mana Nabi biarkan haji fardu je, maka setiap orang dengan cara dia ataupun bebas, dia nak buat tahun dia, tiap-tiap tahun dia ikut kefahaman dia sendiri. Okay, tetapi bila orang tanya pada Nabi sekali seumur hidup ke atau berulang, Nabi menunjukkan rasa tak puas. Sebab apa? Sebab bila dia bertanya tu, takut Allah Ta'ala datang waktu tu tak turun lagi lah perintah yang kata haji ni sekali je seumur hidup. Okay, takut datang perintah daripada Allah Ta'ala haji tiap-tiap tahun. Kan payah tu. Kan? Haji tiap-tiap tahun. Okay, walau bagaimanapun kita berterima kasih juga pada sahabat yang bertanya ini. Okay, sahabat Nabi yang bertanya ini, kerana kita dapat jawapan bahawa haji ini hanya sekali seumur hidup. Okay, walau bagaimanapun soalan seperti ini soalan yang tidak perlu ditanyakan kepada Nabi SAW. Benda yang Nabi biarkan umum, maka kita biarkan umum. Jangan kita minta detail. Macam mana Bani Israel. Pernah dengar Bani Israel dengan cerita lembu mereka? Surah Al-Baqarah. Yang dinamakan surah Al-Baqarah kerana peristiwa yang berlaku pada Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Bani Israel, wahai Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wahai Bani Israel, Allah Ta'ala perintahkan pada kalian untuk menyembelih lembu. Okay, lalu Allah Ta'ala bagi benda secara umum. Kamu keluar daripada rumah kamu, ambil mana-mana lembu, kamu sembelih. Settle masalah. Tapi Bani Israel tengok apa mereka buat. Mereka tanya. Okay, qalu atatakhidunahu
Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Okey, wahai Nabi Musa, tanya pada Tuhan kamu, lembu macam mana yang kamu nak. So bila mula pertanyaan daripada umum, benda yang senang, ambil lembu mana-mana sembelih, tiba-tiba tanya nak lembu jenis macam mana. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar pada Bani Israel, maka Allah Taala kata la faridu wala bikr. Okay, cari lembu yang tidak tua dan tidak pula terlalu muda. Awanun baina zalik. Okay, antara umur tua dan muda. So kan tak pasal nak kena cari mana lembu tua, mana lembu muda, mana lembu yang berada di tengah-tengah. So jadi satu isu. Okay, dah selesai satu isu pula, tanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nak kala apa pula? Astaghfirullahalazim. Kalau dia keluar sembelih mana-mana lembu yang dia jumpa kan, senang, selesai urusan dia. Tapi tanya pula nak kala macam mana. So Allah Ta'ala nak didik mereka, nak ajar Bani Israel ni. Maka Allah Ta'ala kata, Baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Carilah seekor lembu yang safra', yang berwarna kuning. Faqi'. Dia bukan warna kuning je. Kuning yang dia, kalau kita tengok ada kuning-kuning ni, kuning yang tak striking. Striking. Okay. Tapi ada kuning-kuning yang kita tengok macam kuning warna raja kan, kuning warna apa? Warna raja lah kan. Kita tengok warna kat istana warna kuning. Ini kuning yang striking. Okay. Cuba cari ada tak lembu yang color kuning striking. Cari kat mana-mana. Kita nak cari yang color kuning yang cantik, yang badan dia bersih pun susah. Ini nak cari kuning yang faqi'un launuha, yang mana bila orang tengok, orang rasa seronok tengok lembu. Kan payah jadi tu. So disebabkan apa? Disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan manusia. Okey. Sebab tu bila kita dapat satu perintah yang jelas, yang mana perintah tu mudah bagi kita, kita nak buat macam mana style dia, maka terus kita buat. Okey. Jangan banyak bertanya, kerana Nabi SAW menyebutkan fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Antara benda yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan ataupun menghukum kaum-kaum terdahulu adalah kerana kasratus su'al. Okay, kasratus su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyak bertanya pada nabi-nabi mereka. Okay. Bila macam contoh Allah Subhanahu Wa Taala fardukan solat. Okay. Solat fardu. Lalu antara benda yang fardu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram maksudnya sebut Allahu Akbar. Okay. Dia pun tanya, nak Allahu Akbar ke pendek Allahu Akbar? Pertanyaan yang kita kata, ikut kamulah. Yang penting bunyi dia Allahu Akbar. Okay. Jangan Allahu Akbar. Tu lain pula bunyi dia. Okay. Asal bunyi dia Allahu Akbar jadi. Kamu nak panjangkan Allahu Akbar ke? Allahu Akbar ke? Terpulang kat kamu. Okay. Kamu nak angkat tangan ke? Tak nak angkat tangan ke? Tak usah berbalah pasal benda tu. Okay. So benda-benda yang Allah Ta'ala senyapkan, maka kita senyapkan. Jangan tanya tentang perkara-perkara tersebut. Okay. Wa in tas'alu anha hina yunazzal Quran, Allah Ta'ala kata, kalaulah mereka bertanyakan ketika mana Al-Quran diturunkan, tubdalakum afallahu anha, maka Allah Ta'ala akan mengampunkannya. Okay, maksudnya bukan Allah Ta'ala bagi jawapan, tapi dekat situ Allah Ta'ala kata bolehlah diterima. Kalau ada ayat Quran yang sedang bercerita tentang benda tu, okay, maksud macam tadi kan, kita Al-Quran tengah cerita bab sifat, dia dah tanya bab mat. So benda yang tak kena dengan dengan benda yang Allah Ta'ala sedang cerita. Lalu kita nak detailkan benda ni, nak dapat kefahaman sikit tentang benda ni, kita akan tengok pada sabab nuzul. Kita habiskan ayat ni. Wallahu ghafurun halim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Lemah Lembut, Halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Okay, kenapa Allah Ta'ala larang daripada bertanya? Okay. So kita pun pelik juga, kenapa tak boleh bertanya benda-benda seperti ini? Kerana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada kaum-kaum sebelum kalian yang telah bertanya kepada nabi-nabi mereka tentang pendetilan sesuatu agama, tentang pendetilan tentang suatu syariat yang Allah Ta'ala berikan. Lalu kemudiannya dia nampak benda tu satu bebanan pada dia.
lalu jadilah dia kafirin. Okey, kita nak bertanya untuk kuatkan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa nilainya kalau pertanyaan tu menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, menyebabkan kita menjadi seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu untuk kita nampak gambaran ni lebih jelas, mari kita pergi kepada sebab turunnya ayat ini, ayat 101 dan 102. Okey, baik. Sebab turun ayat ini adalah sebab daripada Az-Zuhri. Okay, Az-Zuhri ni antara tokoh yang terkenal dalam periwayatan hadis. Okay, yang ni kena tahu sikit sebab Az-Zuhri ni dia ajaib sikit. Az-Zuhri ni dia ada banyak nama. Okay, kadang-kadang kita jumpa Ibn Shihab. Okay, Ibn Shihab. Okay, kadang kita jumpa dengan Muhammad bin Muslim. Okay, Muhammad bin Muslim. Okay. Kadang kita jumpa Az-Zuhri. Okay. Baik. So, Ibn Shihab, Muhammad bin Muslim, Az-Zuhri adalah orang yang sama. Okay. Adalah orang yang sama. Kenapa nama dia? Kerana anak murid dia. Ada anak murid dia panggil Az-Zuhri, ada anak murid dia panggil Ibn Shihab, ada anak murid dia panggil Muhammad bin Muslim. Okay, sebab apa kadang-kadang bila kita tengok periwayatan, jalan riwayat ni, bila kita tengok Muhammad bin Muslim, kita tertanya-tanya, siapa dia Muhammad bin Muslim ni? Okay, bila tengok Ibn Shihab, siapa dia Ibn Shihab? Okay, bila Az-Zuhri, dia terkenal dengan nama Az-Zuhri. Okay, tapi bila sebut Ibn Shihab, jadi pening. Muhammad bin Muslim jadi pening. Sedangkan tiga-tiga ni adalah orang yang sama. Okay, nama dia Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri. Okay. So kata Az-Zuhri, akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Okay, kata Az-Zuhri bahawa Anas bin Malik radhiyallahu taala an berkata kepadanya. Okay. Anas bin Malik berkata kepada Ibnu Shihab. Okay. Apa kata Anas bin Malik? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghat asy-syams fa shalla adh-dhuhra falamma sallama qama 'ala al-minbar fa zakara as-sa'ah. Okay. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar hina zaghat asy-syams, ketika mana matahari dah tergelincir. Okay, di mana tengok waktu solat adalah berdasarkan kepada zaghat asy-syams, okay, kepada tergelincirnya matahari. Okay, so matahari tergelincir je maka masuklah waktu zuhur. Maka kata Anas bin Malik, Nabi keluar untuk solat zuhur ketika matahari sudah tergelincir. Okay, apabila Nabi selesai, falamma sallama, apabila Nabi dah bagi salam daripada solat zuhur, qama 'alal mimbar, Nabi bangun, berdiri di atas mimbar. Fa zakara as-sa'ah, maka Nabi sebut bercerita tentang hari kiamat. Okay. Bila Nabi bercerita tentang hari kiamat, maka ramai orang bertanya tentang detail hari kiamat. Okay. Okay, ramai orang bertanya tentang hari kiamat. Okay, maka Nabi SAW hanya menyebutkan satu perkara ni. Kata Anas bin Malik, wa zakara anna baina yadayha umuran izama. Okay, maka Nabi SAW hanya menyebutkan bahawa ketika berlaku hari kiamat ni, baina yadayha maksudnya sebelum berlaku hari kiamat dan ketika berlaku hari kiamat. Okay. Sebelum berlaku hari kiamat, ada tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan ketika berlakunya hari kiamat, apa yang akan berlaku. Okay. Dan oleh kerana penceritaan Nabi SAW pada waktu itu adalah penceritaan yang ringkas. Okay. Penceritaan yang ringkas. Kenapa dia penceritaan yang ringkas? Okay. Kalau kita pergi pada hadis Nabi SAW. Kenapa ni? Kalau kita pergi pada hadis Nabi SAW, okay, yang menceritakan tentang hari kiamat, maka kita akan dapati bahawa bendanya sangat pendek. Okay. Kenapa Nabi SAW bila bercerita tentang hari kiamat, Nabi bercerita pendek? Okay. Cerita tentang hatta dalam Al-Quran pun kadang separuh muka surat. Okay. Tak ada ayat yang panjang sampai 2-3 muka surat ke cerita tentang hari kiamat. Okay, mungkin ada 2-3 surah kan, macam surah An-Naba, An-Nazi'at. Tapi bukan semua surah An-Naba cerita tentang hari kiamat. Bukan semua surah An-Nazi'at cerita tentang hari kiamat. Ada part-part tertentu, perenggan-perenggan tertentu yang cerita tentang hari kiamat.
Okay, kenapa penceritaan tentang hari kiamat ni sikit. Okay, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak nak kita fokus pada hari kiamat. Tak nak fokus pada apa yang berlaku pada hari kiamat. Okay? Fokus pada peristiwa. Okay, sebab kita kadang-kadang bila kita merancang, manusia ni masalah dia. Okay, bila kita merancang nak berlaku benda secara detail. Dia katalah dalam proses hari kiamat, manusia pada mula-mula akan dibangkitkan daripada kubur dan kemudian dihimpunkan, al-hasyar. Okay, kita pun merancang. Kita nanti masa hari kiamat, al-hasyar, dekat padang mahsyar, kita dihimpunkan dekat satu tempat. Okey, macam mana kita nak keadaan kita? Okay. So keadaan kita dekat dengan matahari. Matahari terlalu dekat sampai peluh, ada orang yang sampai tutup dekat hidung dia, peluh dia. Okay, lalu kita nak elak daripada peluh ni, lalu kita pun plan. Macam mana cara nak elak daripada peluh ni? Antara cara nak elak daripada peluh ni adalah dengan baca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Lalu kita pun baca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Pasal apa baca Baqarah dengan Ali Imran ni? Sebab nak selamat daripada hasyar. Daripada kepanasan matahari pada hari perhimpunan. Okay. So benda lain yang menyebabkan kita terhalang daripada ni, kita tak nak buat. Pasal apa? Kita dah ada satu. Kita dah ada satu, dan satu ni kita rasa cukup dah. Okay, dekat hasyar dah settle dah. Dia pergi pada hisab pula. Okay, al-hisab. So hisab ni benda yang akan dihisab adalah benda baik kita, perbuatan baik kita dan perbuatan jahat kita. Okay. Lalu perbuatan baik dan jahat. Macam mana kita nak selamatkan diri kita daripada perbuatan baik dengan jahat? Okay, perbuatan jahat akan dipertontonkan depan orang ramai. Kita akan malu. Lalu kita nak tutup perbuatan jahat ni. Kita nak tutup perbuatan jahat kita. Lalu Nabi SAW sebut, man satara mu'minan satarahullahu yawmal qiyamah. Okay, siapa yang tutup keaiban orang lain, Allah Ta'ala akan tutup keaiban daripada hari kiamat. So kita pun pegang hadis ni. Kita pun kata, okay, saya tak nak buat benda lain. Saya nak tutup keaiban orang. Orang cerita kat saya, semua saya tak nak dengar. Okay, sebab apa tutup keaiban? Sebab nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup. Benda lain buat tak? Tak payahlah. Dah, benda ni dia yang kita nak. Okay, sebab tu kalau kita fokus pada peristiwa-peristiwa, kita akan merancang untuk peristiwa tersebut sahaja. Okay. Tetapi tengok, orang yang merancang untuk hari kiamat secara keseluruhan, dia akan buat semua yang Allah Ta'ala suruh, dia akan tinggalkan semua Allah Ta'ala larang. Okay, dia tak ada kata, alah tak apa, buat sikit-sikit je, tak apa, lagi minta ampun lah pada Allah Ta'ala, tak ada. No. Okay. Dia tak ada buat kira-kira, dia tak ada buat matematik untuk tengok macam mana keadaan dia pada hari kiamat nanti. Sebab tu Nabi SAW tak nak kita detailkan tentang peristiwa yang berlaku pada hari kiamat. So Allah Ta'ala bawa datang cerita tentang hari kiamat. Nabi cerita tentang hari kiamat untuk apa? Supaya kita ready. Kita ready dan kita ada rasa takut. Itu dia. Tapi kalau kita buat kira-kira, itu bukan rasa takut. Itu kita rasa nak bahagian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. No. Okay. So orang yang betul-betul ada rasa dia beriman dengan hari kiamat, dia akan rasa takut. Dan dia akan cuba sedaya upaya setiap inci, setiap masa yang ada dalam kehidupan diri dia, dia akan bersedia untuk datangnya hari kiamat nanti. Okay. Sebab tu bila mana sahabat Nabi ni, bila Nabi kumpulkan mereka lepas solat Zuhur, lepas solat Zuhur, bayangkanlah lepas solat Zuhur kan, dengan waktu panasnya apa semua, Nabi cerita pasal hari kiamat, okay, kerana kepanasan. Okay. Nabi SAW antara keistimewaan ataupun uniknya cara Nabi SAW, kana yatakhawwaluna bil mau'izah. Nabi dia cari waktu yang sesuai. Okay, waktu matahari tengah panas dekat atas, boleh ingatkan manusia tentang hari kiamat. Maka Nabi ambil peluang tu untuk cerita tentang hari kiamat. Okay, tengok, nampak? Okay, so maka Nabi SAW bila cerita tentang hari kiamat dan orang mula bertanya detail, maka Nabi SAW nampak frust. Okay, daripada mana nampak frust? Bila mana Nabi SAW kata, man ahabba ayyas'ala an syai'in falyas'al anhu. Wa wallahi la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bihi ma dumtu fi maqami hadha. Okey, maka Nabi SAW tengok ramai orang nak bertanya, Nabi pun kata tak apa. Nabi tengah cerita pasal hari kiamat ni, tapi orang duk tanya. So menyebabkan Nabi kata, okey tak apa, tukar jadi sesi Q&A. Siapa nak tanya. Selagi mana aku ada dekat atas mimbar ni, kata Nabi SAW, aku akan jawab semua pertanyaan kamu. Okay. Nabi marah.
kita dengar ni rasa macam Nabi buka peluang untuk bertanya. Sahabat pun seolah-olah dia nampak Nabi buka peluang untuk bertanya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar kata nampak daripada muka Nabi SAW, Nabi tak suka. Nabi tak suka. Sebab tu kemudiannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia kata stop. Nanti kita akan tengok dekat sini. Umar bin Khattab nampak muka Nabi tak suka, tapi orang lain dia tak faham. Okay, so qala Anas fa aksara an-nas. Okay, maka orang ramai pun mula bertanya kepada Nabi SAW. Okay, Nabi pun kata, tanya. Kita pun faham lah kalau orang kata kita, tanya. Orang dah frust dengan kita. Sepatutnya kita berhenti daripada bertanya. Okay. Lalu ada seorang lelaki datang pada Nabi SAW dan dia kata, wahai Rasulullah, aina madkhali ya Rasulullah. Madkhali ni bukan nama orang madkhali. Madkhali, dekat mana tempat aku akan pergi nanti wahai Rasulullah. Okay. So Nabi SAW tengah marah, Nabi jawab, an-nar, neraka. Kan tak pasal tu. Okay. Soalan yang tak patut ditanya kepada Nabi SAW, lalu ditanya. Kamu usaha je, kamu ibadah je pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang akan tentukan kamu syurga atau neraka. So kamu tanya pada Nabi SAW, Nabi jawab an-nar. Apa jadi pada kamu? So orang yang dia nak beribadah pada Allah Ta'ala, terbantut ibadah dia bila dia dengar tempat kesudahan dia adalah neraka. So buat apa lagi dia nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tu sebab kita kata kadang-kadang jawapan ni boleh menyebabkan orang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, sebab tu jangan bertanya soalan yang tak perlu kita tahu jawapan dia. Okay, kamu tanya soalan pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, di mana kesudahan aku? Okay. Orang bertanya tu dia mengharapkan nak dapat jawapan syurga, tapi tengok bila Nabi bagi jawapan, tempat kamu neraka. Okay? Tempat kamu neraka, maka tergamam lelaki tersebut. Orang lain semua dah tak tanya dah. Okay? Ada pula seorang lelaki lain, Abdullah bin Huzafah. Okay, Abdullah bin Huzafah ni dia ada masalah. Dia ada masalah sikit. Dia sahabat Nabi, tapi dia mempersoalkan keturunan dia. Okay, dia mempersoalkan keturunan dia. Sebab dia seolah-olah merasakan bahawa dia adalah anak yang lahir daripada out of wedlock. Dia anak lahir daripada nikah, bukan daripada nikah. Okay. Maka dia tanya pada Nabi SAW, man abi ya Rasulullah. So kalau kita kata, apa fungsi soalan tu bagi dia? Okay, kalau Nabi SAW jawab, bapak dia bukan Huzafah, apa jadi pada dia? Okay, dia yang dah duduk dengan, dah dibinkan dengan Huzafah, dah duduk dengan Huzafah ni. Okay, tiba-tiba dia bertanya, man abi ya Rasulullah, siapa bapa aku? Cuma kalau Nabi SAW jawab, bapa kau bukan Huzafah, okay, kan jadi rosak hubungan dia dengan ni. Dia akan jadi pendiam, bersendirian, sedih. Okay. So apa faedah pertanyaan soalan tersebut untuk ditanyakan? Okay, man abi ya Rasulullah. Sama macam kes ni lah. Kes orang nak kahwin. Orang nak kahwin lalu tanya kat dia, you ada history tak? ada apa silam yang gelap, apa benda zaman silam yang gelap. So benda apa yang kita nak cakap macam, kalau dia tahu zaman silam yang gelap, apa jadi? Dia nak kahwin dengan perempuan tu ke? Ataupun perempuan tu nak kahwin dengan lelaki ni ke? Tak. So, apa perlunya dia bertanya soalan? Soalan yang tak perlu ditanya, kerana bila tanya tasukkum, dia akan bawa mudarat pada kamu. Dia akan bawa keburukan pada kamu. So, jangan tanya soalan-soalan seperti itu. Okay? Jangan tanya soalan seperti itu. Tengok orang tengah marah. Orang tengah marah. Kita pun datang kat dia tanya, awak marah ke? Jangan tanya. Jangan tanyalah soalan macam tu. Okey. Ataupun apa benda yang biasalah kalau kita kadang-kadang keluar tengok jiran sebelah tengah basuh motor kita pun tanya tengah basuh motor ke? Tu yang kadang-kadang dapat jawapan tak, tengah main bola. Kan? Pasal apa? Pasal tanya soalan-soalan yang tak patut ditanya. Okey. Dan bahkan kalau kadang-kadang terima jawapan tanya apa pergi hari raya ni, banyak cerita dengar kat Facebook. Dia pergi hari raya, tanya dekat anak saudara, ataupun tanya dekat orang kita jumpa masa raya, awak ni tak nak kahwin lagi ke? Sekejap lagi dia jawab, saya nak kahwin dengan suami akak. Kan susah nak jawab tu. Okay, jadi masalah pada kita. So jangan tanya soalan-soalan yang
tak ada kaitan dengan kita. Bahkan Nabi SAW kata apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kesempurnaan Islam seseorang daripada kamu tu adalah apabila dia tinggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia. Jangan tanya benda-benda yang tak mendatangkan faedah kepada kamu. Okey. Okey, kemudian Abdullah bin Huzafah ni tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, siapa bapa aku? Maka Nabi kata Huzafah. Okey. Kenapa Nabi kata Huzafah? Okey, kerana walaupun dia Abdullah bin Huzafah ni dia tahu bahawa Huzafah tu ada bukan bapa dia, tapi Nabi SAW kata apa? Al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Okay. Walaupun dia lahir daripada benih orang lain, okay, tetapi waktu dia lahir tu dia ada mak dia ada suami. Okay, mak dia dah ada suami. Okay, maka anak yang lahir tu akan dibinkan dengan suami ini. Okay, al-waladu lil firash, kata Nabi SAW. Okay, walad ini anak yang lahir mesti kepada orang yang tidur sekali dengan suami isteri. Okay, lil firash. Walil ahiril hajar, lalu orang yang mendakwa bahawa dia ni anak saya, maka al-hajar kena rejam. Okay, kerana dia telah mendakwa diri dia, mengaku diri dia telah berzina. Okay, walil ahiril hajar. Maka kerana tu Nabi SAW kata abuka Huzafah, bapa kamu adalah Huzafah. Tenang sikit. Ada jawapan yang menenangkan jiwa. Qala thumma aksara an yaqul saluni. Tanya lagi. Okey, lalu fabaraka Umar ala rukbatayh. Umar pun melutut depan Nabi SAW. Faqala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Lalu Umar kata, kami redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ya, dan Umar kata benda ni sebab apa? Sebab nak dahlah wahai orang ramai, stoplah tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi cinta kat kami, kat kita terima. Kerana Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila Umar buat macam tu barulah fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala Umar zalik. Bila Umar cakap macam tu barulah Nabi berhenti daripada kata tanya lagi. Baru Nabi SAW berhenti. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walladhi nafsi biyadihi laqad 'uridat 'alayya al-jannatu wan-nar anifa fi 'urdi hadha al-ha'id wa ana usalli falam araka al-yawmi fil khairi wasyarr." Okey. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang tengok Nabi macam tantrum, kan? Nabi SAW kan terkenal dengan kesabaran, nak berdepan dengan manusia. Tapi kenapa hari itu tantrum? Macam lain macam sikit kan. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, walladhi nafsi biyadih, laqad uridat alayya al-jannatu wan-nar. Aku telah dibentangkan syurga dan neraka. Okay. Ketika mana aku tengah solat tadi, solat zuhur tadi, nampak syurga dengan neraka kiri dan kanan. Fi urdi hazal ha'id, di dinding masjid. Wa ana usalli, dalam keadaan aku sedang solat, kata Nabi SAW. Falam araka al-yawmi fil khairi wasyarr. Okey, Nabi berhadapan dengan orang-orang yang buat baik tiap hari. Nabi berhadapan dengan orang-orang yang buat buruk. Okey, baik ni sehebat mana baik yang ada? Benda baik apa yang boleh diberi pada Nabi? Orang nak bagi hadiah pada Nabi ke? Orang cakap benda baik pada Nabi SAW. Apa benda terbaik yang datang pada Nabi SAW? So Nabi kata benda yang kebaikan yang lalu dalam kehidupan Nabi SAW tidak sehebat kebaikan yang Nabi nampak daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Benda buruk yang datang pada Nabi SAW, orang caci Nabi, orang perang dengan Nabi, orang lukakan Nabi SAW. Nabi kata, aku tak pernah tengok benda yang lebih buruk daripada neraka yang dibentangkan kepada aku, kata Nabi SAW. Sebab tu Nabi tak tenteram. Bila mana Nabi cerita tentang hari kiamat, dan orang banyak bertanya, Nabi kata tanya lagi. Pasal apa? Sebab Nabi sedang fikir tentang syurga dan neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cumanya nak bagi tahu bahawa bahawa antara la tasalu an asya'a in tubda lakum tasukum. Okay. Ayat tadi antara sebab penurunannya adalah kerana orang yang bertanya kepada Nabi SAW soalan-soalan yang bila Nabi bagi jawapan pada dia, an-nar, tempat kamu dalam neraka, tasukum, dia akan menyebabkan kamu rasa sedih, kamu rasa benda buruk menimpa kamu. Okay, maka kerana tu
Allah Subhanahu Wa Taala larang kita daripada bertanya soalan-soalan yang tidak memberi faedah pada kita. Okay? Tambah lagi kalau soalan yang tak bagi faedah pada kita tu, dia beri kemudaratan pula pada kita. Okay? So jangan tanya benda-benda yang tidak memberi faedah pada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Okay? So kita akan masuk seterusnya pada ayat 106 dan 108 pada sesi kita yang akan datang insya-Allah. Lalu sebelum kita tangguhkan perkongsian kita pada pagi ini, pada pagi pula. Nampak macam rakaman pula ya. Okey, pada petang ini. Okey, wujuhun yauma idzin musfirah. Ya, masya-Allah. Puan Noliza, terima kasih. Okey. So pada hari kiamat nanti orang yang beriman pada Allah Taala dia akan datang dalam wujuhun yauma idzin musfirah. Dalam keadaan dia tersenyum, berseri-seri. Okey, dhahikatun mustabsyirah. Nampak dia ni gigi dhahikah. Ni gigi dhahikah kat sini. Dhahikatun mustabsyirah dan sentiasa gembira. Okey, al-bisyarah adalah kegembiraan. Mustabsyirah. Okey. So, kalau kita datang dalam keadaan muka yang tidak ada laham, tidak ada daging, maka ia bukan muka orang yang mustabsyirah, yang musfirah, yang berseri-seri. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, so kita buka untuk soalan. Siapa ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Ayo, tak ada soalan. Okey. Baik, tak ada soalan, maka kita boleh tangguhkan dulu sebab tengok asar pun sekarang masuk waktu awal. Okey, maka kita boleh tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka seperti biasa sebelum kita berpisah, kita sebar-sebarkan tentang Akademi Tadabbur Malaysia. Okay, ajaklah seramai mana yang mungkin untuk duduk dalam majlis ilmu ini kerana kebaikannya akan balik pada kita juga. Dan begitu juga kepada sesiapa yang ingin menyumbang kepada akademi ini untuk kelangsungan kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia. Okay, boleh tengok di ruangan chat. Okay, Puan Syahira ada kongsikan maklumat pada sesiapa yang ingin berkongsi rezeki dengan Akademi Tadabbur agar kelas-kelas ini dapat bergerak lebih banyak, lebih lancar dan lebih berkualiti lagi, insya-Allah. Okay, lalu kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. InsyaAllah kita akan habiskan surah Al-Ma'idah pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Hayakumullah wa fikum barakallahu fikum.